Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atamut taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amma ba'd. Alhamdulillah muslimin hadirin Jumaat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikurniakan kefahaman yang baik di dalam urusan agama dan keikhlasan yang menyeluruh di dalam menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini insya-Allah kita menyambung pengajian kuliah Jumaat bulanan, iaitu hari Jumaat yang keempat anjuran surah Khalid Al-Walid IPK Shah Alam menggunakan kitab Kekeliruan Umat. Inilah jawapannya susunan Al-Fadhil Ustaz Mahathir bin Haji Jul hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Kita masih lagi dalam bab yang pertama berkaitan tentang tajuk bid'ah, yang mana mungkin sebahagian mengatakan tak habis-habis cerita tentang tajuk bid'ah. Sepatutnya habis, tetapi oleh kerana sentiasa ada segelintir dari umat Islam yang juga tak habis-habis menimbulkan kekeliruan dalam bab bid'ah, maka nak tak nak keterangan juga terpaksa dilakukan secara berterusan. Jadi hari ini kita akan lihat punca kenapa golongan Wahabi gagal faham konsep bid'ah hasanah dan tanpa jemu memandang serong penuh kebencian kepada umat Islam yang lain yang mengamalkan perkara-perkara yang dikelaskan oleh para ulama sebagai bid'ah hasanah, tetapi di sisi mereka tetap berdegil mengatakan itu adalah bid'ah yang sayyi'ah, yakni buruk, ataupun dalalah, yakni sesat. Apa punca mereka jadi keliru? Dalam kuliah yang lalu kita telah terangkan dalil yang dijadikan sandaran oleh para ulama ketika mana mereka menerima adanya bid'ah, yakni perkara baharu yang hasanah, yakni baik dari neraca syarak, iaitu tidak dilarang oleh syarak. Kita telah bawakan satu ayat suci Al-Quran, 3 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga satu asar daripada sahabat Nabi. Secara ringkas ayat suci Al-Quran, Allah berfirman, wa rahbaniyatan ibtada'uha. Rahbaniyah cara hidup kependettaan mereka, yakni orang-orang Nasara yang melakukan bid'ah tersebut. Ma katabnaha alaihim, kami tidak tetapkan cara hidup kependettaan mereka yang buat bid'ah tersebut. Jadi kata Imam Qurtubi rahimahullah ta'ala, ayat itu menjadi dalil bahawa setiap perkara yang muhdath, yang diadakan, namanya adalah bid'ah, kerana Quran menamakannya bid'ah. Dan sayugia ke atas setiap orang yang melakukan perkara baharu yang baik, perlulah dia mengekali istiqamah melakukan. Kenapa? Ambil daripada pengajaran ayat Quran tadi, rahbaniyah yang dilakukan oleh orang-orang Nasara itu Quran labelkan sebagai bid'ah, namun Allah mengeji orang-orang Nasara ini ketika mana mereka meninggalkan bid'ah tersebut. Fama ra'auha haqqa ri'ayatiha. Dah elok mereka hidup fokus kepada ibadah, jauh dari maksiat, tiba-tiba mereka tidak lagi memenuhi hak-hak hidup kependettaan, lalu Allah melabelkan mereka sebagai orang-orang yang fasik. Berarti kalau begitu, rahbaniyah yang bid'ah itu adalah baik, sekira-kira Allah mengeji mereka ketika mana mereka meninggalkan bid'ah tersebut. Jadi inilah yang diterangkan oleh Imam Qurtubi rahimahullah ta'ala
dalam tafsir yang masyhur Al-Jami' li Ahkamil Quran. Jadi kerap kali golongan Wahabi ini mereka literalis. Mereka dalam memahami Quran hadis, mereka gagal merujuk kepada tafsiran para ulama. Misalnya Quran, mereka tidak merujuk kepada tafsiran ulama tafsir. Hadis, mereka tidak merujuk kepada tafsiran ulama hadis. Sebaliknya, mereka faham secara literal dan mengeluarkan fatwa mereka sendiri. Kemudian hadis Nabi SAW, hadis yang sama yang dipegang oleh mereka, dipegang oleh kita sebagai dalil bidah hasanah. Mereka pegang hadis ini untuk tolak bidah hasanah, iaitu man ahdasa fi amrina haza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengadakan dalam urusan kami ini, yakni urusan agama, ma laisa minhu, apa yang bukan dari agama, fahuwa raddun, maka perkara itu tertolak. Selalu mereka tidak terjemahkan pun ma laisa minhu. Mereka akan terjemahkan hadis ini, barang siapa yang mengadakan dalam urusan agama ini, maka barang siapa yang mengadakan satu perkara baharu dalam urusan agama ini, maka perkara itu tertolak. Jadi ini terjemahan yang tidak komplit. Padahal ma laisa minhu itu penting. Barang siapa yang mengadakan dalam urusan agama kami ini satu perkara baharu yang bukan dari agama, maka tertolak. Berarti mafhum mukhalafah, kefahaman yang sebaliknya daripada hadis ini adalah barang siapa yang mengadakan satu perkara baharu dalam urusan agama ini yang ia sebenarnya dari agama, maka ia tidak tertolak. Contoh yang paling mudah yang kita mudah faham adalah perbuatan kita pada ketika pandemik COVID-19 PKP yang lalu, melakukan solat jamaah secara jarak-jarak antara makmum. Itu termasuk man ahdasa fi amrina haza, mengadakan satu perkara baru dalam urusan agama. Solat urusan agama, cara yang Nabi ajar, jemaah kena solat rapat-rapat. Tapi yang disuruh oleh pemerintah kita, autoriti agama kita, mufti kita adalah solat jarak-jarak. Ini minhu am laisa minhu, dari agama atau tidak? Kalau secara literal, ia bukan dari agama. Agama suruh sembahyang rapat-rapat, kamu suruh sembahyang jarak-jarak. Tapi apa tujuan jarak-jarak pada ketika itu adalah untuk menjaga nyawa, untuk menolak mudarat jangkitan penyakit. Itu bukankah dari agama? La darara wa la dirar. Tidak boleh kita itu menyebabkan kemudaratan atau membiarkan kemudaratan berlaku. Jadi agama Islam ini tidak sesempit tak ada zaman Nabi sesat, tak ada zaman Nabi sesat, tidak. Tak ada zaman Nabi, perlu diukur terlebih dahulu adakah dari agama atau tidak. Kalau tidak dari agama, baru tertolak. Baik, kemudian saya terus langkau kerana hadis-hadis yang lain juga menyokong kesimpulan yang sama kepada asal. Kerana ini hanya refresh saja. Asal iaitu perkataan sahabat Nabi Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mencadangkan satu perkara bid'ah, iaitu solat tarawih dilakukan secara berjamaah di belakang seorang imam. Bukankah solat tarawih zaman Nabi sudah ada? Kenapa pula bid'ah? Betul ya. Nabi SAW melakukan solat tarawih satu malam, sahabat ikut. Masuk malam yang kedua, lebih ramai sahabat yang ikut Nabi. Masuk malam yang ketiga atau malam yang keempat, Nabi sudah tidak keluar ke masjid untuk solat tarawih. Baginda solat di rumah. Dan baginda SAW beritahu kepada sahabat, bukan saya tidak tahu kamu semalam itu menunggu untuk solat bersama dengan saya, tapi saya bimbang diwajibkan ke atas kamu. Nabi tidak mahu membebankan umat. Jadi oleh kerana Nabi SAW tidak keluar, maka masing-masing sembahyang. Ada yang sembahyang dengan orang ini, ada sembahyang dengan orang sana, ada sembahyang seorang-seorang, ya. Berkekalanlah sehingga zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Jadi satu malam bulan Ramadan, Sayyidina Umar memerhatikan di masjid, meriah dengan ibadah, dengan solat, tetapi secara yang tidak sistematik, ya. Ada yang tengah rokok, ada yang tengah sujud, ada yang sembahyang seorang-seorang. Lalu Sayyidina Umar mencadangkan, kenapa tidak lantik seorang yang bagus untuk menjadi imam, yang lain semua ikut dia, tak perlu jemaah sana sini. Lalu apabila cadangan beliau dilaksanakan, Sayyidina Umar radhiyallahu memberi komen, nikmatil bid'atu hazihi, sebaik-baik perkara bid'ah inilah dia. Berarti sahabat Nabi juga menerima bid'ah tapi baik. Adakah Wahabi lebih faham sunnah Nabi berbanding sahabat Nabi? Tak mungkin. Katanya ikut salah. Siapa yang lebih salah daripada sahabat Nabi? Dan itulah sahabat Nabi yang paling salaf, yang paling faham dengan ajaran Nabi SAW, masih menerima kalau ada perkara baharu yang baik. Oh, itu hanya bid'ah dari segi bahasa. Bid'ah dari segi bahasa atau bid'ah dari segi agama,
sama sahaja daripada sudut, selagi mana tidak melanggar syarak maka ianya tidak dilarang. Kalau mengikut definisi mereka, bid'ah dari segi bahasa, bid'ah dari segi istilah hanya bid'ah dalam urusan agama. Kalau bid'ah dalam urusan dunia tidak bid'ah. Tidakkah solat tarawih urusan agama? Jadi tidak timbul isu itu bid'ah dari segi bahasa dan sebagainya. Baik, selesai ya, kita menerangkan sedikit sebanyak dalil yang kita telah terangkan dalam kuliah-kuliah yang lalu. Sekarang kita pergi kenapa golongan ini begitu degil menerima ketetapan para ulama bahawa bid'ah secara asas terbahagi dua, kerana mereka salah faham. Bukan mereka tolak hadis, tidak. Kita juga tidak tolak hadis ini, sama-sama terima hadisnya sahih, tetapi mereka memahami dengan kefahaman yang tidak sahih, iaitu hadis Nabi SAW yang antara lain berbunyi wa kullu muhdasatin bid'atun. Setiap perkara muhdas yang diada-adakan itu namanya bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalatun. Dan setiap perkara yang namanya bid'ah adalah merupakan kesesatan. Dan dalam riwayat wa kullu dhalalatin finnar. Dan setiap kesesatan itu tempatnya adalah di dalam neraka. Jadi mereka kata, kalau Nabi SAW sendiri dah sebut setiap bid'ah itu sesat, siapa kita nak kata ada bid'ah sesat, ada bid'ah yang tak sesat? Bahkan bila kita terangkan, misalnya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala sendiri membahagikan bid'ah kepada dua, ada bid'ah yang terpuji, ada bid'ah yang terkeji. Lalu kata mereka, nak ikut Nabi ke nak ikut Imam Syafi'i? Ini soalan yang tak valid. Kerana umat Islam pasti kena ikut Nabi. Persoalan yang sebenar adalah nak ikut Nabi, mengikut kefahaman para ulama yang hebat semisal Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, atau nak ikut Nabi ikut kefahaman kamu sendiri. Itu saja bezanya. Ikut Nabi pasti kena ikut Nabi, tak boleh ikut lain daripada Nabi, bahkan haram kita berdegil dengan Nabi SAW. Tapi dalam memahami apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW, adakah mengikut kefahaman ulama atau mengikut kefahaman juhala, orang-orang jahil? Pasti ikut kefahaman ulama, kerana al-ulama warasatul anbiya. Lihat bagaimana Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, ulama besar mazhab Syafi'i, ahli hadis, ahli fiqh, ahli tauhid, ahli aqidah, ahli sufi, ahli bahasa, ahli dalam berbagai cabang ilmu, bahkan diterima keilmuan beliau oleh seluruh mazhab. Walaupun beliau bermazhab Syafi'i, tetapi keilmuan beliau diakui oleh semua ulama-ulama dalam mazhab-mazhab yang lain. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mensyarahkan setiap satu hadis yang ada dalam Sahih Muslim. Kita jangan katakan nak syarah, nak baca hadis Sahih Muslim pun tak habis. Kadang-kadang hadis 40 Imam Nawawi pun kita tak sempat habis, ya. Guru sempat baca 2 hadis, guru meninggal, ya. Masuk guru baru baca 3 hadis, kita pula meninggal. Dia tak sempat 40 hadis. Jangankan hadis dalam Sahih Muslim, Imam Nawawi rahimahullah mensyarahkan, dan dianggap syarah beliau itu adalah antara syarah hadis Muslim yang terbaik. Apa kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala? Wal muradu biqaulihi sallallahu alaihi wasallam wa kullu bid'atin dalalatun haza amun makhsusun wal muradu ghalibul bid'ah. Yang dikehendaki oleh sabda Nabi SAW, dan setiap bid'ah itu adalah sesat, ini adalah merupakan lafaz yang am. Maknanya lafaz itu umum, seolah-olahnya semua. Makhsusun, tetapi telah dikhususkan, telah dispesifikkan kepada makna tertentu. Apa makna dia? Wal muradu ghalibul bid'ah. Yang dikehendaki adalah kebanyakan bid'ah, bukan semua. Maka mereka bangkang, takkanlah kullu makna kebanyakan, takkanlah kullu makna sebahagian. Kullu mesti makna semua. Ini kata-kata orang yang gagal untuk faham bahasa. Dalam bahasa Arab, kullu boleh kullu jami' yang bererti semua. Kullu juga banyak kali bererti kullu majmu', bererti kullu tu sebahagian. Bahkan tak salah kalau kita katakan kebanyakan kullu dalam Quran hadis adalah bermakna sebahagian. Jarang-jarang kullu dalam Quran hadis memang bererti semua. Sebelum kita pergi kepada bahasa Arab, sebelum kita pergi bahasa Quran dan hadis, tidakkah dalam bahasa Melayu juga demikian? Kalau ada pelajar sekolah memberitahu kepada kita, saya pergi ke sekolah setiap hari, padahal hari Sabtu dia tidak pergi, padahal hari Ahad dia tidak pergi, kerana hari Sabtu Ahad cuti. Dia pergi ke sekolah hanya 5 hari seminggu. Masih tidak salah dia kata, pakcik, uncle, abang, saya pergi sekolah setiap hari. Itu bahasa Melayu. Bahasa Al-Quran Allah berfirman,
Tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Tudammiru berarti membinasakan. Apa yang membinasakan? Taufan. Apa yang dibinasakan? Kulla syai'in, setiap sesuatu. Seolah-olahnya tidak ada yang tidak binasa, kerana Quran kata setiap sesuatu dibinasakan. Ayat yang sama menyebut fa asbahu la yura illa masakinuhum, maka jadilah kaum tersebut tidak kelihatan lagi kecuali tempat tinggal mereka. Berarti tempat tinggal tidak binasa, padahal tempat tinggal syai' sesuatu. Gunung ganang syai'un, sesuatu tidak binasa. Langit dan bumi syai'un, sesuatu tidak binasa. Maka tudammiru kulla syai'in bukan berarti semua, tetapi berarti kebanyakan. Banyak yang binasa tapi tidak semua. Suratul Kahfi, wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Ada di sana seorang raja yang zalim yang mengambil setiap sampan sebagai rampasan. Nabi Musa alaihissalam berguru dengan Nabi Khidir alaihissalam. Syarat daripada Nabi Khidir alaihissalam nak berguru dengan saya, jangan tanya. Jangan tanya apa-apa. Ada masa saya akan terangkan, ada sampai masa saya akan ceritakan. Tapi Nabi Musa AS sebagai seorang Rasul, bagi dia tidak tahan melihat perkara-perkara, perbuatan-perbuatan yang zahirnya melanggar syarak. Jadi Nabi Musa tegur. Antaranya ketika mereka berdua naik sampan yang dikendalikan oleh beberapa orang miskin, Nabi Khidir melubangkan sampan tersebut. Itu kan dari segi zahir syariat salah. Pertama, merosakkan harta benda orang. Kedua, bila sampan berlubang, ada risiko air masuk. Kalau air masuk nanti tenggelam, orang boleh lemas. Jadi Nabi Musa tegur. Kali kedua berlaku lagi, kali ketiga berlaku lagi. Akhirnya Nabi Khidir kata setakat inilah. Kamu tidak mampu untuk berguru dengan saya, tak memenuhi syaratnya, tapi saya terangkan. Amma safinatu fakanat limasakin. Adapun sampan tadi itu milik beberapa orang miskin. Ya'maluna fil bahri. Mereka cari makan, bekerja di laut. Jadi sampan itu alat mereka untuk cari rezeki. Fa'aradtu an a'ibaha. Tadi itu saya nak rasakan sampan itu ada sebab. Wa kana wara'ahum malik. Kerana di sana ada seorang raja, ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Raja ini mengambil setiap sampan sebagai rampasan. Walaupun zahirnya semua sampan dirampas oleh raja yang zalim, sepakat ahli tafsir, tidak ada khilaf di kalangan ahli tafsir mengatakan tidak. Raja tidak ambil semua sampan. Raja hanya ambil sampan yang elok. Sampan yang ada cacat, yang ada lubang, raja tidak akan rampas. Maknanya dia akan cek dulu, elok, ambil, rampas. Oh, tuanku, yang ni ada lubang, ada rosak, jalan. Dan inilah hikmah kenapa Nabi Khidir alaihissalam melubangkan sampan tersebut. Dalam bahasa Arab, kaedah ini dipanggil irtikabu akhaf ad-dararaini. Dalam bahasa Melayu, memilih mudarat yang lebih ringan. Antara mudarat sampan dirampas dengan sampan dilubangkan, lebih ringan sampan dilubangkan masih boleh baiki. Kalau dirampas langsung tidak ada sampan untuk mencari rezeki. Dalam bahasa Inggeris ini dipanggil choosing lesser of two evils. Memilih yang kurang sedikitlah daripada dua kemudaratan. Jadi yang penting kulla safinah dalam ayat tidak bermakna semua. Demikian dalam hadis Nabi SAW memberitahu, kullu ibni adama ya'kuluhu turabu illa ajbaz zanam. Setiap anak Adam akan dimakan oleh tanah, yakni akan reput bila mati, kecuali tulang sulbi. Tulang sulbi tidak reput, yang lain semua reput. Ya. Siapa tu? Kullu ibni Adam, setiap anak Adam. Baik. Para Rasul, tidakkah mereka anak Adam? Adakah jasad mereka reput dimakan oleh tanah? Orang mati syahid, tidakkah mereka anak Adam? Adakah jasad mereka dimakan oleh tanah? Tidak. Jasad para Nabi tidak dimakan oleh tanah. Ada juga jasad orang-orang mati syahid yang Allah jaga tidak dimakan oleh tanah. Bahkan ada orang yang bukan Nabi, bukan mati syahid, mati atas katil, tapi Allah jaga jasadnya tidak dimakan oleh tanah. Oh, kalau begitu hadis tak betul. Hadis kata setiap anak Adam, bukan hadis yang tidak betul. Cara awak memahami hadis yang tidak betul. Awak tidak boleh faham kullu ibni Adam dengan makna semua. Awak kena faham kullu ibni Adam dengan makna kebanyakan. Sebenarnya tidak perlu bergaduh pun. Adakah kullu bid'atin makna semua atau kullu bid'atin bermakna sebahagian? Sebenarnya sepakat umat Islam bahawa kullu bid'atin bermakna sebahagian. Cuma mereka gagal menyedari perkara ini. Tak percaya kita boleh test. Dia kata jangan doa ramai-ramai lepas semayang. Nabi tak buat.
haram. Jangan selawat selang tarawih, Nabi tak buat, haram. Jangan doa akhir tahun, jangan doa awal tahun, Nabi tak buat, haram. Jangan berdoa pada malam nisfu Sya'ban, baca Yasin dan sebagainya, Nabi tak buat, itu haram. Baik, alasannya Nabi tak buat, maka haram. Cuba kita test. Kita kata kepada dia, kalau memang kayu ukur kamu benda yang Nabi tak buat maka haram, berarti kamu juga buat benda haram. Berarti kamu juga buat benda sesat. Lalu dia tanya, apa dia? Yalah, kamu kan tadi bercakap benda telefon. Nabi tak pernah bercakap benda telefon. Berarti kamu buat benda yang Nabi tak buat. Bid'ah, sesat, masuk neraka, haram. Kamu pergi masjid hari-hari pun naik kereta. Nabi pergi masjid je tapi tak pernah naik kereta. Jadi kamu buat benda bid'ah, haram. Kamu tahun lepas tu pergi haji naik kapal terbang. Ya, Nabi pergi haji tapi tak pernah naik kapal terbang pergi haji. Ini bukan hujah ya. Ini bukan dalil. Ini hanya nak test dia. Kalau kita sebut begitu kepada dia, ada dua kemungkinan. Kalau dia dalam bidang membid'ahkan orang ni pun baru nakal, baru menjinak-jinakkan diri, dia pun akan fikir balik, betul juga ya? Kalau semua benda Nabi tak buat haram, jenak. Tapi kalau dia ni kata apa? Otai dalam bidang membid'ahkan orang, dia akan jawab macam ini. Dia kata yang tu tak mengapa. Kadang-kadang dia bagi kita dulu. Mana ustaz tahu, saya dah kena. Dia kata ustaz apa bodoh, dia kata. Jangan netizen zaman sekarang ustaz dah lebih bodoh. Mereka yang pandai. Kata dia ustaz ni bodoh. Bid'ah ni hanya dalam urusan agama. Macam dengan doa, selawat, zikir, yang tu kalau Nabi tak buat dia haram. Tapi yang ustaz sebut tadi urusan dunia. Guna telefon urusan dunia. Naik kereta urusan dunia. Naik kapal terbang urusan dunia. Guna Facebook, WhatsApp dan sebagainya itu urusan dunia, tak ada masalah kalaupun bid'ah. Baik. Kita kedepikan dahulu betul tak betul dakwaan dia. Tidakkah dengan jawapan dia tadi berarti dia bersetuju hadis Nabi SAW kullu bid'atin dalalah, tidak berarti semua? Tidakkah di sisi dia kullu bid'atin dalalah hanya merujuk bid'ah agama sahaja, dan di sisi dia bid'ah dunia terkeluar daripada kullu? Berarti kita sepakat bahawa kullu bid'atin dalalah tidak berarti semua itu sepakat indal jami'. Semua, tidak ada seorang pun sebenarnya mengatakan setiap benda baru sesat, tak ada. Cuma beza hanya pada kayu ukur. Di sisi kita ikut kayu ukur para ulama semisal Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Bid'ah kalau selari dengan sunnah, kena dengan ajaran agama, itu terpuji. Bid'ah kalau bercanggah dengan sunnah, bercanggah dengan hukum, tak kena dengan ajaran agama, itu terkeji. Itu kayu ukur Imam Syafi'i. Macam mana nak tahu selari atau bercanggah, itu kerja ulama. Ulama akan tengok Quran, sunnah, ijma', qiyas, satu zara'i', masalah mursalah dan sebagainya. Baik, dia kata tidak. Bid'ah kalau dalam urusan dunia boleh, tapi kalau bid'ah dalam urusan agama semuanya sesat. Dia sendiri dah terkantoi masa PKP, dia juga sembahyang jarak-jarak. Itu kan bid'ah dalam urusan agama. Sembahyang bukan urusan dunia. Lagi kita boleh test pembedahan, misalnya surgery. Pembedahan adalah urusan dunia, dia bukan urusan ibadah. Kita ada keperluan dia, kita buat pembedahan. Pembedahan tukar jantina itu tidak ada zaman Nabi. Berarti pembedahan tukar jantina bid'ah. Tapi bid'ah dalam urusan dunia, adakah hasanah? Adakah harus, boleh, tak haram? Ya, jawapannya haram. Itu kan bid'ah dunia. Ya, bid'ah dunia tapi bercanggah dengan hukum. Hukum tidak bagi kita itu mengubah-ubah kejadian Allah sebegitu. Hukum tidak bagi lelaki menyerupai wanita. Pembedahan tukar jantina menyebabkan berlaku pelanggaran hukum. Jadi walaupun ianya bid'ah dalam urusan dunia, tetap haram. Bagi contoh supaya lebih faham lagi, ya. Minta ya maaf ya kalau ada antara tuan-tuan yang dah minat dengan fahaman Wahabi, tinggalkan. Ini fahaman yang bercanggah dengan sunnah, bercanggah dengan salafus salih. Hanya mendakwa saja salafi. Ulama salaf terima bid'ah hasanah, mereka tahu tak mana salafinya. Salafi itu ikut salaf. Saya bagi contoh mudah saja. Ada dua perkara bid'ah dan kedua-duanya bid'ah dunia. Satu namanya insurans, satu namanya takaful. Sahabat Nabi tak pernah ambil insurans. Sahabat Nabi pun tak ada yang jadi ejen takaful. Dua-duanya benda baru. Tapi kenapakah hampir semua ulama berfatwa insurans konvensional hukumnya haram, sementara takaful halal, padahal dua-dua bid'ah dunia? Sepatutnya dua-dua halal kalau ikut teori mereka. Jawapannya, kerana insurans adalah akad muawadhat, kontrak yang ada timbal balas, consideration from both sides. This kind of contract, kalau ada uncertainty, boror, kalau ada riba, kalau ada maisir, perjudian, maka haram hukum. Habis takaful kan sama.
Takabur juga tak pasti dapat apa. Takabur juga kadang-kadang kita beri sikit dapat lebih. Kita baru bayar 2-3 bulan, berlaku sesuatu dapat pampasan 100,000. Dan macam ada elemen nasib juga kan, siapa yang accident, siapa yang sakit itu kan nasib. Kenapa pula takabur halal? Jawapannya adalah kerana takabur bukan akad muawaqah. Dia bukan contract of exchange. Dia adalah charitable contract. Dia bagi akad tabarruk, macam khairat kematian. Kita hanya menyumbang pada tabung, siapa yang akan dibantu oleh tabung itu kita pulang. Kita hanya sedekah. Jadi akad sedekah kalau ada ketidakpastian, ada yang dapat lebih, itu ini tak ada masalah. Yang penting berarti para ulama tidak memandang sesuatu perkara baharu itu oleh kerana dunia maka boleh, oleh kerana agama maka haram. Buktinya ulama di Arab Saudi doa khatam Al-Quran, mereka mengakui kalau itu tidak ada dalil yang khusus daripada Quran dan Sunnah. Tapi kata Syekh Ibn Baz misalnya, benda baik apa salahnya? Berdoa apa salahnya? Jadi konsepnya bukan dunia atau agama. Kalau dunia atau agama, as if agama kita sekular, dunia lain, agama lain. Padahal kita tahu Islam datang untuk tadbir dua-dua. Ibadah juga tertakluk kepada hukum, urusan dunia juga tertakluk kepada hukum, jual beli, politik, jenayah, semua tertakluk pada hukum. Jadi tak betul kalau kata bid'ah dunia boleh, agama semua haram, tidak. Jadi kita harap dengan penerangan ini, kesalahfahaman dalam bab bid'ah ini dapat dihilangkan. InsyaAllah next kita akan sambung di muka surat 21, yang mana banyak contoh daripada sunnah Nabi SAW sendiri bahawa baginda mengiktiraf perkara baharu, termasuk di dalam urusan ibadah, asalkan tidak bercanggah dengan syarak. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama naqta'ta bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum.